Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang Rasulullah maksudkan maka amanah dan ahli keluarga dibenarkan memasuki syurga di dalam hadis ini? Apakah maksudnya kepada orang yang menjalankan amanah dan ahli keluarganya atau amanah itu sendiri adalah makhluk Allah seperti mana kematian? Apa cerita ni? Panjang sangat saya tak pasti yang mana ni. Huzaifah dan Abu Hurairah melaporkan Nabi menjelaskan Allah yang maha mulia dan maha agung mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, lalu kaum muslimin berdiri dan Allah mendekatkan syurga kepada mereka. Mereka pergi berjumpa Nabi Adam. Ini panjang hadis ini tentang syafaat dari Nabi. Kemudian yang kedua, saya harap nanti tolong fokus kepada kalau boleh bubuh line pada tempat yang dimaksudkan, ya. Nabi Muhammad menjawab, tidaklah saudara dapat menggambarkan seorang itu bergerak sepantas kelipan mata ini titian sirat. Pada masa itu saya berdiri di jambatan itu sambil berdoa, ya Allah selamatkan mereka. Ya, hadis ni ada. Hadis setelah Rasulullah, orang pertama yang melintasi titian sirat adalah Nabi SAW. Apabila selesai Nabi sampai di penghujung ke arah syurga sana, baginda berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah berilah selamatkanlah mereka. Nabi minta supaya Allah Taala selamatkan umat baginda. Kemudian disebut di sini, sehingga tiba giliran orang yang kurang melakukan amalan baik, mereka bergerak lambat sehingga ada yang hanya mampu bergerak, sedangkan di kiri kanan jabatan itu ada kabel besi. Sedangkan di kiri kanan jabatan itu ada kabel besi yang boleh dipaut oleh setengah orang. Ui, buku siapa ni? Boleh kongsikan buku siapa terjemah begini ni? Ada di kalangan mereka yang akhirnya selamat tiba ke syurga. Yang saya tahu bukan kabel besi ni, dia kalalib. Kalalib ni bukan kabel besi. Kalalib ni macam penyangkut yang mencangkuk dan menarik orang yang melalui titian sirat itu untuk jatuh ke dalam neraka. Bukan kabel besi untuk dipaut selamat daripada neraka. Tidak sedemikian. Ada di kalangan mereka akhirnya selamat tiba di syurga, namun ada yang gagal menyeberangi jabatan itu sehingga mereka terjatuh ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata pula, demi Allah sesungguhnya masa diambil supaya tiba di dasar api neraka itu ibarat perjalanan selama 70 tahun, direkodkan oleh Muslim. Di mana yang kata soalan tu? Yang saya tahu, wallahu taala alam, saya tak jumpa di mana maksud soalan tadi sebut apa maksud orang yang menjalankan amanah dan ahli keluarga. Saya ingat ni ada hadis dalam Riyadhus Salihin ni, kalau tak salah saya lah, yang mana seseorang apabila dia melalui titian sirat akan berada di sebelah kanan dan kiri titian sirat itu silaturrahim dengan amanah. Di mana saya tak nampak. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan kata-katanya, mereka pun pergi berjumpa. Ni panjang ni. Mereka pergi berjumpa Nabi Isa. Di sini. Maka dibenarkan amanah dan ahli keluarga memasuki syurga. Lalu Nabi Muhammad berdiri, beliau diizinkan membuat permohonan, maka dibenarkan amanah dan ahli keluarga memasuki syurga. Amanah dan ahli keluarga itu berdiri di kanan dan kiri. Itu saya cakap kan. Amanah dan ahli keluarga. Bukan ahli keluarga, silaturrahim. Ar-Rahim maksud di situ. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu bukan ahli keluarga, tetapi silaturrahim, hubungan silaturrahim tu. Perintah untuk kita menghubungkan silaturahim antara amalan ibadah, iaitulah kita menghubungkan hubungan kekeluargaan. Hubungan itu, rahim itu, silaturahim itu, sebelah apa titian sirat itu ada amanah dan satu lagi ada silaturahim. Jadi kesemuanya makhluk Allah Taala. Allah Taala yang ciptakan. Allah Taala alam ni menunjukkan betapa pentingnya amanah dan silaturahim. Sehingga seseorang yang melaksanakan amanah itu seperti berdoa kepada Allah supaya dia diselamatkan. Demikian juga seseorang yang menghubungkan silaturahim itu akan berdoa, akulah berada di sini, dialah yang telah menghubungkan aku sesama ahli keluarganya. Begitu maksudnya. Bukan maksud ahli keluarga itu masuk syurga. Amalan silaturahim itu yang akan berada di sebelah kanan dan kiri titian sirat. Satunya amanah, salah satunya silaturrahim. Itu maksud hadis ini. Jadi penyawatannya dan amanah itu sendiri adalah makhluk Allah seperti yang, ya betul, seperti mana kematian itu makhluk Allah Taala. Kematian itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Antara dalil dia iaitulah dalam surah Al-Mulk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian. Maknanya kematian itu satu yang diciptakan makhluk. Maka seperti mana kematian itu makhluk Allah Taala, demikian juga silaturahim itu juga makhluk Allah Taala, demikian juga amanah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kedua-dua mereka iaitu amanah dan silaturahim akan berada di sebelah kanan dan kiri titian sirat ketika kita melalui titian sirat tersebut. Maka sesiapa yang melaksanakan tuntutan amanah dan tuntutan silaturahim, maka insya-Allah dia memberi kemudahan kepada kita ketika melalui titian sirat. Wallahu a'lam. Apa pun terjemahan buku tu agak teruk, terjemahan tu agak bermasalah. Jangan ikut ambil sangat terjemahan buku itu. Wallahu a'lam. Saya tak pasti siapa buku mana tu. Wallahu a'lam.